Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Dr. Masli Malik, moderator. Yang berbahagia Tan Sri Sanusi Jonid dan Puan Sri. Yang berbahagia Datuk Abdul Rahman. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan rakyat Johor yang sudi jemput saya untuk bicara negarawan. Tadi Dr. Masli telah berkata orang Johor ni berani. Memang berani. Sudah berbulan-bulan saya tidak pernah dijemput untuk bercakap di khalayak ramai. Inilah kali pertama saya dijemput dan dijemput oleh orang Johor. Yang lain-lain entah mengapa berasa takut kepada hantu. Takkanlah orang Melayu macam ini. Takut sangat. Kerana pada tahun 1946 mereka juga berkumpul di Johor Bahru. Dan hasil daripada kumpulan itu, perbincangan itu dan penubuhan sebuah parti keramat. Lihat Johor sekarang. Sepanjang jalan saya sampai ke Pasir Gudang ini, pembangunan ternampak begitu jelas sekali. Kalau telah kita dijajah, tak mungkin Johor, tak mungkin Malaysia melihat pembangunan yang pesat dan kemajuan di kalangan orang Melayu yang tidak dapat dinafikan. Kita tahu apabila kita pergi ke luar negara, ramai daripada orang bertanya daripada mana kita datang. Dan apabila kita sebut bahawa kita daripada Malaysia, mereka menyebut Malaysia nombor satu. Tetapi baru-baru ini saya juga berada di luar negeri. Datang orang asing tanya kepada saya dalam bahasa Inggeris, "Hey, what's happening to your country? It's like those countries in Africa and in the Arab countries. What's happening?" Saya tak dapat jawab kerana saya berasa malu. Kalau dahulu kita dipandang tinggi, hari ini sudah hilang kedudukan kita yang tertinggi itu. Demikianlah sehingga kita bertanya-tanya, Malaysia hari ini apa? Apakah kedudukan Malaysia hari ini? Sehingga ada orang bertanya, apa sedang jadi kepada negaramu? Dulu tak ditanya. Mereka kagum dengan Malaysia. Mereka ingin datang ke Malaysia, belajar daripada Malaysia bagaimana untuk membangunkan negara. Sekarang sudah berubah. Hari ini kita tahu kedudukan kita tidak lagi seperti dahulu. Selama 50 tahun lebih kita merdeka. Negara kita dibangunkan peringkat demi peringkat. Tidak berhenti-henti selain daripada tahun 1969.
itu pun kita dapat selesai dengan mudah dalam jangka masa yang pendek saja. Kita rapatkan balik barisan dan kita tambah kepada barisan itu supaya dapat kita tentukan politik negara kita ini aman, berasas kepada demokrasi, the rule of law, dalam jangka masa yang pendek saja. Selepas daripada 1969, kita lihat negara kita ini aman. Walaupun ramai yang berkata Malaysia tidak mungkin aman kerana penduduknya terdiri daripada berbagai kaum. Dan sudah tentu apabila orang Melayu berkuasa, mereka akan rampas harta punya kaum-kaum yang lain. Tetapi ini tidak berlaku. Sebaliknya, ketiga-tiga kaum bekerjasama dalam satu barisan untuk membesarkan kek ekonomi negara supaya sejurai yang dapat kepada masing-masing kaum itu membesar sehingga dianya lebih besar daripada 100% kek ekonomi yang kita mempunyai pada mulanya. Dunia kagum, ramai yang datang untuk melihat Malaysia. Saya masih ingat apabila saya jemput pemimpin-pemimpin negara ketiga, negara Afrika, negara Arab, saya jemput mereka supaya datang ke Malaysia. Mereka tidak datang. Apa dia nak lihat di Malaysia ini? Sama dengan negara mereka, ini juga negara ketiga. Oleh sebab mereka tidak datang, maka saya minta untuk jadi tuan rumah kepada mesyuarat Commonwealth yang diadakan pada tahun 1989. Mereka terpaksa datang untuk menghadiri mesyuarat Commonwealth. Dan mereka terkejut. Ini bukan negara ketiga. Ini adalah sebuah negara maju berbanding dengan negara mereka. Berbanding dengan negara mereka yang telah capai kemerdekaan semasa kita mencapai kemerdekaan. Kenapakah negara kita dapat dimajukan? Kita bernasib baik kerana rakyat di Malaysia ini walaupun tidaklah rapat sangat, tetapi terdapat keamanan, harmoni antara kaum. Kita tidaklah berpeluk-peluk, tetapi tidak ada permusuhan yang dahsyat di kalangan kita, dan negara ini menjadi aman. Dan pemimpin-pemimpin Malaysia dapat tumpu kepada pembangunan negara. Mereka berpolitik, tetapi politik mereka ialah untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri. Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Hussein, ada. Saya pun ada juga sumbangan sedikit. Saya tak kata ini kerana saya. Kalau tak ada bantuan daripada parti, daripada pegawai kerajaan, daripada tentera polis yang menjaga keamanan dalam negara kita ini, pemimpin yang bijaksana pun tak akan dapat membangun negara. Saya tak boleh ambil kredit ini kepada saya. Ini saya punya, itu saya punya. All these are mine.
Itu bukan kebenaran. Kebenaran ialah kita bersama-sama berusaha untuk membangunkan negara kita, kerana kita berpegang kepada pemerintahan mengikut undang-undang, the rule of law. Kita tidak pecah undang-undang, kita ikut undang-undang. Kita amalkan demokrasi, kita hormati hak semua pihak. Hak kita ambil, tetapi apa yang jadi hak kepada orang lain kita tidak rampas. Sebab itu semua hidup bahagia di dalam negara kita ini. Walaupun ada sedikit perasaan tidak puas hati oleh pihak itu dan pihak ini, tetapi umumnya negara kita Malaysia aman, ditadbir mengikut undang-undang dan berpegang kepada demokrasi. Apa dianya demokrasi? Yang pertamanya ialah kebebasan rakyat untuk memilih pemimpin, untuk memilih kerajaan. Kebebasan parti-parti politik bertanding. Kebebasan kita untuk bercakap, untuk menegur yang tak baik dan memuji yang baik. Itu tidak salah. Di mana-mana juga kita mempunyai kebebasan ini. Kalau kita amalkan cara ini, saya yakin negara kita akan terus maju. Percayalah, potensi Malaysia ini amat tinggi. Kita boleh jadikan negara kita ini negara maju dalam masa yang telah ditentukan. Tetapi syaratnya ialah tumpuan kepada pembangunan negara mengikut undang-undang, mengikut perlembagaan. Kalau nak dipilih menjadi pemerintah, pemilihan itu dibuat melalui pilihan raya, dan kita boleh jelaskan kebaikan diri kita, kebaikan parti kita, dan kita harap dengan penjelasan ini, dengan apa yang telah kita lakukan dahulu, maka rakyat akan pilih kita semula. Itulah cara demokrasi. Demokrasi bukan bermakna kebebasan mengguna wang untuk membeli sokongan. Itu bukan demokrasi. Kalau kita guna wang untuk angkut orang berpuluh ribu dan memberi plakat kepada mereka suruh angkat, I love so and so, orang tidak akan sayang, kerana kita suruh dia, bagi upah kepada dia. Dan kita dapat lihat apa yang berlaku pada pilihan raya yang ke-13. Gunanya wang sebanyak 1.5 bilion dibelanja. 1.5 bilion berbelanja, tapi tak pun dapat sama dengan pemimpin yang sebelum. Pemimpin yang sebelum tidur dapat duit, dapat sokongan lebih banyak daripada pemimpin yang guna duit. Pemimpin yang percaya cash is king, wang tunai itu raja, dia sembah raja ni lah, bukan raja-raja kita, dia sembah wang tunai. Ini bukan cara kita.
Kalau kita cuba menggunakan wang untuk mendapat sokongan, bukan satu orang, 30 juta orang, kita perlu wang yang banyak. Kalau kita tak ada wang yang banyak untuk nak sogok, apa kita buat? Kita curilah. Kena curi banyak. Lah ni orang kita dah kaya-kaya belaka. Nak bagi kepada seorang milioner RM30, takkan dia nak sokong kita. Orang Melayu lah ni kaya. Kalau nak bagi pun kena bagi banyak. Ada yang dapat 1 million, 2 million pun ada. Orang Johor juga. Tak apa. Kalau orang bagi duit, kita terima. Kita terima. Kalau kita dapat duit yang dicuri untuk buat kerja haji, saya khawatir kita tak dapat pahala. Ini yang menyebabkan kucar-kacir berlaku dalam negara kita sehingga kita tak tahu Malaysia hari ini. Kerana apa kita tidak tahu? Kerana Malaysia hari ini tidak lagi seperti Malaysia dahulu. Malaysia dahulu kita kenal dan kita tahu di mana kita nak pergi. Ada wawasan 2020 nak jadi negara maju. Itu kita tahu, tak payah siapa cerita kepada kita. Tapi sekarang ini nampak timbul kekeliruan sehingga kita tak tahu apa kedudukan negara pada hari ini. Dan terpaksalah tanya orang tua ini, suruh cerita sikit berkenaan dengan Malaysia hari ini. Yalah, orang tua ni biasanya orang tua dia nyanyo. Ini saya cakap macam orang nyanyo lah. Sebenarnya kita tahu kita melalui fasa-fasa tertentu dalam sejarah negara kita. Orang tua dapat lihat ini. Saya sendiri dapat lihat keadaan Malaysia di zaman British, di zaman Jepun, bagi Kedah, Perlis, Terengganu dan Kelantan di zaman Siam. Lepas tu di zaman British Military Administration. Lepas itu British Civil Administration. Barulah kita dapat perintah negara kita sebagai negara merdeka. Jadi kita boleh buat bandingan kerana kita melalui fasa-fasa ini dalam sejarah negara kita. Dan saya tahu bahawa keadaan hari ini tidak seperti dahulu. Dulu nak panggil siapa buat ucapan pun tak apa, orang banyak boleh panggil. Dan ni nak panggil orang buat ucapan pun salah. Tambah kalau orang nak buat peperiksaan berkenaan dengan jenayah, orang yang nak buat peperiksaan itu dituduh melaku jenayah. Oh, ini susah. Dan terbalik, kepala ke bawah, kaki ke atas. Undang-undang apa? Undang-undang negara berkata kalau seseorang melakukan jenayah, tidak peduli apa pangkatnya, kalau dia lakukan jenayah, dia mesti disiasat oleh badan-badan yang ditubuh khas untuk membuat siasatan. Ini orang yang siasat ini disingkir dan mereka pula disiasat.
Tapi adalah yang nasib baik, lepas disingkir dapat jadi itu dan jadi ini, duduk kursi lembek. Wah, seronok bermain, lupa dah pasal nak, I want to do this, and sudah dah lupa dah. Inilah masalah yang kita hadapi. Kalau kita benar diri kita dipengaruhi oleh wang ataupun pangkat, bangsa kita akan merana di masa hadapan. Jangan terima wang. Ada setengah kata tak apalah kita terima, tapi kita tak bagi undi. Tak boleh. Kalau kita mula terima wang, kita akan jadi orang yang boleh disorok, dan kita akan lupa tentang tanggungjawab kita kepada bangsa, agama dan negara. Pasal kita nampak wang. Wah, sekarang ni ramai yang dapat wang, banyak yang dapat wang, dan masing-masing cakap bohong. Kononnya dia lihat duit, dia lihat orang yang bagi duit. Saya nak tahulah bila dia lihat. Bawa mai sini nak tanya, duit awak datang daripada mana? Duit yang begitu banyak datang daripada mana? Begitu sekali murah hati nak bagi 20.6 bilion ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan, keadaan sekarang sudah jadi krusot. Tidak lagi kita pegang kepada perlembagaan yang dicipta oleh mereka yang memerdekakan negara kita. Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Dr. Ismail, Datuk On pun, mereka ini yang mencipta undang-undang negara, perlembagaan negara. Mereka ini yang mengasaskan undang-undang negara. Dan kita kalau hidup tanpa undang-undang, maka kita tidak akan selamat. Undang-undang mesti dihormati. Kalau kita tidak hormati undang-undang, percayalah, kehidupan kita akan menjadi huru-hara. Kita tidak selamat lagi. Kita selamat sekarang kerana kita tak akan dibunuh, kerana orang yang bunuh kita akan digantung. Harta kita tidak akan dicuri. Kalau orang curi, orang yang pencuri itu akan dihadapkan ke mahkamah dan disimpan sementara sebagai tetamu negara. Itu peranan undang-undang. Tetapi apabila kita tidak hormati undang-undang, kita terbalikkan undang-undang. Daripada undang-undang itu menyekat jenayah, dia menyekat penjenayah. Inilah yang sedang berlaku di Malaysia hari ini. Hari ini sedang berlaku, dan kita sudah hidup dalam ketakutan. Tak ada undang-undang pun kita takut. Nak panggil orang buat syarahan pun takut. Orang Johor tak takut, sebab itu dia panggil dia hari ini. Ingatlah di sini parti keramat kita ditubuh di Johor Bahru ini. Dan buat beberapa lama Johor adalah kubu kita. Tetapi apa sudah jadi sekarang kepada kubu? Cuma dapat jawatan sikit saja. Dapat jawatan, habis kubu. Buka pintu kubu luas-luas bagi orang masuk.
Ini orang Johor juga buat. Saya sedih kerana kami selalu di Kedah kata itu kubu kami, Johor. Tetap dapat 100%. Tak takut. Tapi sekarang ni tak 100% dah. Entah pergi ke mana. Semangat yang begitu kental, yang telah berjaya membebaskan negara, sekarang ini diseludupi oleh orang-orang yang utamakan kepentingan diri mereka, jawatan, duit, itu yang utama, bukan bangsa. Sama ada bangsa Melayu ataupun bangsa Johor. Bukan lagi mempertahankan bangsa, tetapi mempertahankan poket. Wah, seronok bukan main. Saya lihat gambar bila dapat jadi timbalan menteri. Wah, timbalan menteri, jual bangsa, jual agama, jual semua pasal nak jadi timbalan menteri. Kita harap-haraplah pagar ini akan selamatkan padi kita, tapi pagar inilah yang makan padi. Inilah keadaan yang terdapat hari ini di Malaysia. Hari ini di Malaysia kita tidak ada tempat untuk berselindung. Kita tidak boleh sesuatu mengikut undang-undang, kerana undang-undang itu sudah diterbalikkan. Ada orang yang membuat laporan kepada polis, tidak ada tindakan diambil oleh polis ataupun AG. Sebaliknya orang yang buat laporan itu disiasat, disoal oleh polis. Ini terbaliklah. Kalau kita didera, kita buat laporan, sepatutnya polis siasat orang yang mendera kita. Ini tidak. Apabila kita buat laporan atas arahan daripada atas, jangan peduli laporan itu. Siasat orang yang melapor itu. Dah seberapa banyak dah laporan polis dibuat, tidak ada tindakan diambil. Kita sendiri tak boleh bawa kes pergi ke mahkamah. Selagi AG dan polis menerima laporan, kes tidak akan dihadapkan kepada mahkamah. Inilah keadaan sekarang ini. Kalau ada tekanan yang terlaku kepada kita, tidak ada tempat untuk kita menyelamatkan diri kita. Ini keadaan di Malaysia hari ini. Apakah dia akan terus menjadi keadaan di Malaysia? Sebuah negara yang tidak lagi berpandu kepada undang-undang, yang tidak lagi menghormati sistem demokrasi, yang utamakan hanya satu orang saja. Kalau kita nak itu berlaku, kita balik rumah, jangan hadir mesyuarat macam ini, kerana ini bahaya. Berkumpul macam ini bahaya. Tak takut. Hari ini dan esok hari akan ada demonstrasi secara besar-besaran. Bukan saja di Kuala Lumpur, tetapi seluruh Malaysia dan juga di seluruh dunia. Ini tak pernah berlaku. Saya tidak gemar dengan tunjuk perasaan, kerana ada saluran-saluran lain
untuk kita selesaikan masalah. Tetapi saluran-saluran lain ini sudah ditutup. Tidak ada lagi. Kalau kita buat laporan kepada polis, kita akan disiasat. Ini bukan salah polis, tidak. Salah orang yang di atas. Wih, tingginya. Orang yang lebih tinggi daripada undang-undang, lebih tinggi daripada perlembagaan yang telah mencabul perlembagaan dan undang-undang. Orang ini yang mencetuskan keadaan Malaysia hari ini. Sebab itu ada tunjuk perasaan secara besar-besaran. Ini bukan anjuran satu pihak. Kita masih ingat di Filipina, di zaman Marcos, dia juga menggunakan tekanan sebagai seorang diktator, menggunakan badan-badan seperti yang memperkuatkan undang-undang. Marcos menekan rakyatnya. Pada satu hari setelah Marcos membunuh Aquino, rakyat Filipina keluar berjuta-juta untuk menunjuk people's power, kuasa rakyat. Kalau tidak ada pencabulan sistem dan undang-undang negara, kita tidak perlu kepada kuasa rakyat. Kerana tidak ada sebab untuk kita menunjuk kuasa rakyat. Tetapi di Filipina, apabila pemimpin seperti Marcos telah menyalahgunakan kuasa, maka rakyat Filipina keluar dengan begitu ramai dan mereka berada di situ berhari-hari, siang dan malam, menuntut supaya pemimpin yang mencabul undang-undang negara mereka ini disingkir. Dan tersingkirlah Marcos. Kita tidak nak segala-gala yang seperti itu. Kita nak secara undangan, secara yang diizinkan oleh undang-undang dan perlembagaan negara. Tetapi undang-undang itu sudah tidak ada lagi. Sebab itu rakyat mesti tunjuk kuasa rakyat, people's power. Tetapi kalau rakyat penakut, dia tak ada kuasa lah. Dia ada kuasa bila dia berani sikit. Saya tahu bila saya cakap macam ni, ada orang akan cadang lah, patut tangkap orang ini. Tak apalah kalau nak tangkap. Saya pun tak banyak tahun dah lagi. Mungkin bulan mana kita beritahu dah. Umur pada 90, patut tak boleh berdiri dah. Kita dengar hura-hura untuk diadakan satu undi tidak percaya. Wah, undi tidak percaya dalam dewan. Tetapi banyak ahli-ahli dewan ini sudah dibeli. Mereka utamakan duit yang mereka terima daripada tugas mereka sebagai wakil kepada rakyat. Ini bukan wakil kepada rakyat. Ini orang sudah belot. Saya ingin seru kepada wakil-wakil rakyat, kembalilah kepada pangkal jalan.
Awak sudah sesat. Awak sudah sesat kerana ditunjuk wang. Itu bukan perjuangan yang diharap daripada rakyat memilih kamu. Rakyat memilih kamu menjadi ahli dewan untuk mempertahankan nasib rakyat, bukan nasib orang itu dan orang ini. Tapi pasal orang itu bagi duit, gunanya tak apalah, dia bagi duit kita terima. Oh, derma, duit derma. Kalau kita dah jadi satu bangsa yang lebih utamakan duit daripada maruah bangsa, kita tidak akan ada maruah lagi. Kononnya kalau tak ada UMNO, orang Melayu jadi bangsat. Kononnya. Saya ingat kalau bangsat tu pergi, kita tak bangsat lah. Yang nak membangsatkan bangsa bukan UMNO, tetapi orang ini. Ini adalah sesuatu kenyataan yang dia tak patut dikeluarkan daripada mulut sesiapa pun. Bukan UMNO yang salah, awak yang salah. Awak pergi, maka segala-galanya akan selesai. Kemana kita? Kemana kita? Ialah kita sudah pun membuat perancangan untuk menjadikan negara kita negara maju pada tahun 2020. Tetapi untuk sampai ke situ, kita perlu ikut jalan yang betul. Kalau jalan itu dibawa oleh pemimpin yang tak betul, kita tak sampailah. Inilah yang jadi masalah kepada kita. Apa dianya? Masa depan kita. Masa depan kita, kita telah lihat begitu cemerlang, begitu bercahaya apabila pemimpin pegang kepada janjinya. Ini pemimpin sudah tidak pegang kepada janji. Kononnya UMNO ditubuh untuk sokong pemimpin. Tak benar. UMNO ditubuh kerana berjuang untuk bangsa, agama dan tanah air. Dalam perlembagaan UMNO apakah disebut UMNO ditubuh untuk mempertahankan pemimpin walaupun dia mencuri? Tidak ada. Dalam perlembagaan UMNO tidak ada. Tugas UMNO ialah untuk menjaga kepentingan ahli dan orang Melayu keseluruhannya dan negara Malaysia amnya. Itu tugas UMNO. Dan selama ini UMNO telah menjalankan tugas ini dengan baik. Sebab itu negara kita menjadi sebuah negara yang berkemungkinan menjadi negara maju pada tahun 2020. Kita lihat pembangunan di mana-mana saja kita pergi di Malaysia. Tetapi sekarang ini kononnya tugas kita ialah nak sokong orang ini. Inilah yang menjadi masa depan kita tidak lagi cerah. Pada mulanya kita nampak cerah, jalan ini sudah cerah. Kita dapat panduan yang baik daripada pemimpin.
Tetapi kali ini pemimpin lebih utamakan benda-benda yang lain. Macam-macam cara hidup pemimpin begitu mewah sekali. Saya dulu jadi pemimpin juga. Tak boleh nak kahwin anak saya macam tu pun tak boleh. Siapa yang hadir perkahwinan anak saya yang ingat di sini? Tak ada seorang pun. Saya tak panggil pasal saya kedekut. Saya tak belanja duit. Tapi gaji Perdana Menteri ini besar juga. Bagi saya cukup besar. Saya tak payah jadi CEO baru nak dapat upah yang tinggi. Bagi saya upah sikit pun cukup. Pasal dulu saya, masa dulu sebelum jadi doktor pun, saya nak makan mi, ada duit dalam poket 2 kupang, 20 cents, 2 kupang. Pergi ke Mama Mi, Mama boleh bagi mi kat saya 2 kupang. Mama kata 5 kupang. Tak dapat belilah. Tapi sekarang ni bila saya jadi Perdana Menteri, nak beli 1000 pinggan mi pun boleh. Tak kaya lagi. Cukuplah. Tapi kalau nak ada wedding special sikit tu susahlah. Tak cukup. Itu bukan tugas Perdana Menteri. Tugas Perdana Menteri ialah untuk memimpin negara ke arah kemajuan. Dan kita telah tulis dan garis jalan untuk wawasan 2020 untuk negara ini menjadi sebuah negara maju. Dengan itu maruah kita akan dipertahankan, dipertingkatkan, dan bangsa kita tidak akan dihina. Tetapi kalau kita ada pemimpin yang lebih utamakan kedudukannya, sehingga kalau rosak negara pun tak apa, inilah yang akan menjadikan bangsa yang mulia ini bangsat. Ini cakap dia, bukan cakap saya. Saya tak pernah kata macam itu kepada sesiapa, walaupun orang bukan Melayu ataupun orang apa. Tapi dia kata gunanya kalau tak ada UMNO, orang Melayu akan jadi bangsat. Saya ingat kalau dia ada, orang Melayu akan jadi bangsat. Pasal curi duit. Curi duit. Tak pernah lagi ada Perdana Menteri curi duit. Bukan curi, bukan curi. Derma. Kita pun banyak tu Arab Habib-Habib di sini. Di Johor ni banyak Habib-Habib kan? Dia bagi berapa bilion dekat kita? Tak ada 1 sen pun tak dia bagilah. Kalau dia jadi ahli UMNO, dia bayar sikit. Tapi nak kata nak bagi 20.6 bilion ringgit, pergi cerita kepada Kambin lah. Kambin boleh mengaku bear, tapi ini manusia. Nak cerita ini kepada manusia, awak tak ada otak kah? Awak fikir orang ini semua tak ada otak, tak boleh fikir kah? Oh, dapat derma. Tapi kalau dapat derma, pasal apa tak bagi tahu kepada orang? Cuma kita tahu adalah kambing dia bagi tahu.